Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kumpulan keempat terdiri daripada 3 orang ahli iaitu Ustazah Afizah binti Siddiq, kedua Ustazah Maslina binti Ahmad dan saya sendiri Ustazah Nur Syahidah binti Umran. Okay, baik, kajian kami berkaitan dengan kebolehaksanaan pentaksiran bilik darjah iaitu PBD secara atas talian sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP oleh Guru Pendidikan Islam. Okay, dalam pembentangan kami ini, kami akan menceritakan berkaitan dengan abstrak, pengenalan, penyataan masalah, objektif kajian, kepentingan kajian, batasan kajian, kaedah kajian, konsep kajian, kajian literature, dapatan kajian dan seterusnya ialah kesimpulan. Seterusnya kita pergi kepada abstrak yang mana amalan norma baharu PDP dan PBD secara atas talian merupakan cabaran dalam pelaksanaan PDP dan PBD sepanjang tempoh PKP. Jadi kajian pelaksanaan PBD ini dijalankan oleh ke atas 10 orang guru pendidikan Islam daerah Hilir Perak. Tahap pelaksanaan PBD yang tinggi secara atas talian. Sebagai pengenalan, PBD merupakan komponen dalam PBS iaitu pentaksiran berasaskan sekolah. Pelaksanaan PBD dalam surat siaran Lembaga Peperiksaan Malaysia bilangan 3 2011 yang mana pelaksanaan PBD ini terbahagi kepada 2 iaitu formatif dan sumatif. Contoh PBD secara atas talian seperti Google Meet, Webex dan Zoom. Dan contoh instrumen PBD atas talian seperti Quizy, Cohort, Wordworld dan ada lagi pelbagai lagi lah. Seterusnya, pernyataan masalah. Sepanjang PKP, guru dan murid tidak bersemuka semasa PDP dan PBD dilaksanakan. Jadi ini menimbulkan keraguan masyarakat ataupun ibu bapa itu sendiri terhadap proses pelaksanaan PBD. Jadi pelbagai cabaran timbul sepanjang PDP dan PBD dalam tempoh PKP. Seterusnya pula, bagi kebolehaksanaan PBD atas talian dalam kajian kami ini, kami tetapkan kepada 3 objektif. Yang pertama, penyelidik atau pengkaji mahu mengenal pasti isu kebolehaksanaan PBD secara atas talian yang dilaksanakan oleh para GPI yang menjadi responden dalam kajian ini. Seterusnya, pengkaji akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tahap kebolehaksanaan PBD secara atas talian yang telah dilaksanakan oleh GPI dalam daerah Hilir Perak. Dan yang ketiga, objektif kajian ini untuk mendapatkan maklum balas daripada guru GPI terhadap kebolehaksanaan PBD yang telah mereka laksanakan secara atas talian. Seterusnya, kepentingan kajian kami ini adalah sebagai bukti bahawa GPI boleh melaksanakan pentaksiran atas talian walaupun tidak bersemuka dengan murid-murid mereka sepanjang tempoh PKP. Jadi kepentingan kajian ini untuk memberi dan menjelaskan kepada ibu bapa terutamanya bahawa tugas guru semua secara keseluruhannya dan GPI khususnya sepanjang tempoh PKP melaksanakan PDP juga PBD adalah pada tahap yang baik yang telah mereka laksanakan secara telus dan bijaksana. Dan kemudian kajian ini juga mempunyai batasannya, iaitu batasan kajian ini dilaksanakan terhadap 10 orang sahaja guru GPI atau guru pendidikan Islam dalam daerah Hilir Perak yang telah melaksanakan PBD secara atas talian. Dan seterusnya berkaitan tentang kaedah dalam kajian ini. Menggunakan kaedah kualitatif berbentuk keperpustakaan dan temu bual berstruktur untuk mengumpulkan data dan maklumat berkaitan kajian ini, di mana kajian ini telah
mengemukakan temu bual berstruktur kepada 10 orang GPI. Di mana temu bual itu berstruktur bermaksud isu, tema dan perkara yang ditemu bual telah dikawal berdasarkan objektif yang hendak dikaji dan limitasi juga terhadap guru GPI dalam daerah Hilir Perak yang mana mereka dipilih setelah ditemu bual dan dipastikan memang mereka melaksanakan PBD secara atas talian sepanjang PKP. Dalam kajian ini juga kami tekankan konsep PBD secara atas talian dalam subjek pendidikan Islam oleh guru pendidikan Islam di sekolah menengah dalam daerah Hilir Perak, di mana pelaksanaan PBD itu menggunakan pelbagai instrumen dalam mentaksir murid-murid mereka sepanjang PKP. Kajian literature. Melihat kepada kajian lepas, didapati surat siaran yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 3 tahun 2020 di mana guru-guru telah diarahkan untuk meneruskan pengajaran dan pembelajaran dan PBD, pentaksiran bilik darjah secara atas talian ketika Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Seterusnya kajian lepas oleh Mas Farizan Muhammad Yusof pada tahun 2020 di mana kajian beliau terhadap pelaksanaan PBD oleh guru-guru di daerah Sentul, Kuala Lumpur adalah tinggi. Kajian seterusnya pula ialah kajian oleh Haizir dan Nur Asma pada tahun 2019 di mana dalam kajiannya menyatakan pelbagai program dan latihan telah disediakan kepada guru-guru agar kompeten melaksanakan PBD atas talian. Dan yang terakhir melalui kajian lepas juga oleh Hamimah pada tahun 2014 menyatakan amalan pentaksiran PBD dilaksanakan dengan kreatif dan inovatif oleh guru di mana guru boleh pelbagaikan instrumen dalam membuat ujian, penilaian dan pentaksiran mengikut kesesuaian tahap kebolehan murid dan keadaan semasa. Setelah meneliti kajian-kajian lepas berkaitan keboleh laksanaan pentaksiran bilik darjah iaitu PBD secara atas talian sepanjang tempoh PKP oleh GPI, maka terhasillah dapatan kajian ini. Dapatan kajian ini menunjukkan kepada 3 objektif besar. Objektif yang pertama ialah isu utama dalam melaksanakan ataupun isu utama dalam keboleh laksanaan PBD secara atas talian sepanjang PKP oleh GPI, faktor yang mempengaruhi keboleh laksanaan PBD tersebut dan yang ketiga maklum balas guru. Baik, berbalik kepada dapatan kajian objektif yang pertama iaitu isu utama ada 3. Baik, yang pertama hasil daripada dapatan kajian yang dijalankan, isu yang pertama yang dihadapi oleh GPI semasa melaksanakan PDPR secara atas talian ialah maklum balas penilaian formatif daripada murid kurang memuaskan. Contohnya murid tidak bekerjasama dan belum bersedia lagi meneruskan PBD atas talian, PDP atas talian. Isu yang kedua ialah capaian internet di sesetengah kawasan lemah dan kekurangan peranti ICT. Contohnya ibu bapa kurang berkemampuan menyediakan gadget untuk PDPR. Selain itu, murid yang tinggal di kawasan pendalaman menghadapi masalah cabaran internet yang baik. Seterusnya, yang ketiga ialah segelintir GPI kurang mahir ICT. Contohnya, guru masih tidak mahir melaksanakan PDP dan juga PBD secara atas talian dengan menggunakan kemudahan ICT dan masih terdapat guru yang melaksanakan PBD secara interaktif menggunakan aplikasi Google Meet dan juga WhatsApp sahaja. Seterusnya, dapatan kajian yang kedua ialah terdapat 2 faktor yang mempengaruhi tahap keboleh laksanaan PBD secara atas talian dalam kalangan GPI daerah Hilir Perak. Ada 2 faktor. Yang pertama, sokongan daripada pihak berautoriti. Contohnya KPM, JPN, DPD dan juga pihak sekolah dan PIBG.
Faktor yang kedua ialah tahap kemahiran guru dan murid dalam ICT semakin meningkat. Ini kerana guru membina sendiri instrumen dengan item pentadbiran seperti Quizizz, Cohort, Google Form dan sebagainya. Dan yang ketiga, dapatan kajian yang ketiga ialah maklum balas yang diterima daripada GPI itu sendiri. Ada dua maklum balas. Yang pertama, tahap perspektif guru adalah tinggi dari aspek memenuhi hasrat sejajar dengan matlamat PPPM tahun 2013 sehinggalah tahun 2025 serta berpandukan kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Dan yang kedua, guru sebagai responden bersetuju tahap keboleh laksanaan PBD atas talian ini dari aspek mampu dilaksanakan adalah tinggi. Baik, itu sahaja. Seterusnya, kesimpulan. PKP tidak menghalang PBD secara atas talian dan pelbagai pihak berautoriti telah memberikan sokongan kepada guru dan murid dalam melaksanakan PDP dan juga PBD. Dan beberapa pertimbangan perlu diambil kira untuk meningkatkan lagi tahap pelaksanaan PBD atas talian. Terima kasih. Demikian tadi pembentangan hasil kajian yang di bawah tajuk keboleh laksanaan PBD yang dilaksanakan oleh GPI Daerah Hilir Perak. Jadi dengan itu sekian saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.